الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman bagi mengimarahkan kemuliaan bulan Ramadan dengan bermunajat pada pagi yang barakah ini. Hari ini dengan tajuk yang sangat menarik, Ramadan Peluang Beribadah. Masya-Allah. Yang saya hormati lagi saya kasihi Isar Pentadbiran Gemenur Iman yang diurus takbir oleh Puan Hajar Suniati binti Mansur, yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat pencinta ilmu, pencinta Al-Quran yang sentiasa istiqamah duduk di dalam halaqah ilmu. Masya-Allah, alhamdulillah. Jadi bagi memohon keberkatan munajat sahur kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, ahli ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Rabbana taqabbal minna بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh takzim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk bermunajat pada pagi ini. Falyatafaddal mashkura Ustaz. الحمد لله. جزاكم الله خير. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد ضل وغوى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Alhamdulillah, jazakumullah khairan pada pihak pengurusan Gemenur
Nur Iman, Masya Allah. Begitu juga ya, Arisan AJK, yang mana Masya Allah ya, menyediakan program-program di luar Ramadan, di dalam Ramadan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima urusan, menerima usaha yang Masya Allah semua lakukan. Itu juga peserta-peserta yang Masya Allah menghadiri majlis-majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima, Masya Allah. Jadi Alhamdulillah, Masya Allah, pada bulan Ramadan ni sediakan program pada pagi lagi, Masya Allah. Masa orang tengah tidur, Masya Allah, pukul 4 pagi ni, mana baru saja kita bangun daripada tidur, kita sediakan diri kita untuk sama-sama kita bermunajat, Masya Allah. Munajat ni dari segi bahasanya, kalau tengok daripada perkataan Arab, bahasa Arab, munajat adalah kata dasar bagi naja yunaji. Naja, munaji, yunaji, munajatan. Itu kata dasar yang bererti berbisik-bisik. Berbisik-bisik, insyaAllah. Jadi kita nak bermunajat dengan Allah ni, maksudnya kita nak berbisik-bisik dengan Allah SWT. Selalunya orang berbisik-bisik ni, Masya Allah, dia tak ramai-ramai lah, Masya Allah. Dia dengan orang yang nak berbisik. Kita nak berbisik-bisik dengan Allah SWT, sepatutnya dilakukan keadaan kita bersendirian, insyaAllah. Kita menadah tangan, mengadu kepada Allah SWT, cerita kepada Allah SWT, sembang dengan Allah SWT, dan menceritakan rahsia kita kepada Allah SWT, mana tak ada orang yang lain tahu. Itulah munajat sebenarnya, terjemahan. Jadi Masya Allah, kan? Tapi kita sama-sama lakukan di dalam, Masya Allah, satu jemaah, satu majlis, untuk sama-sama kita ta'allum, belajar. Alhamdulillah, seperti mana yang telah disebutkan pada permulaan tadi, Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji Allah kepada Allah SWT, yang mana telah menghidupkan kita selepas matinya kita. Kerana tidur ni adalah dikira satu kematian yang sementara. An-naumu akhul maut. Tidur itu adalah satu saudara, dikira saudara kepada kematian. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan sendiri dalam Al-Quran, di dalam surah Az-Zumar, ayat 42, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah Subhanahu Wa Taala mematikan nyawa-nyawa diri-diri manusia ini semasa kematiannya, semasa datang ajalnya. Wallati lam tamut fi manamiha. Itu juga Allah SWT sambung ayat tersebut. Itu juga Allah SWT mematikan nyawa-nyawa yang mana tidak mati, tidak sampai ajalnya, fi manamiha, di dalam tidurnya dia. Di dalam tidurnya dia. Maksudnya apa? Masa seseorang itu tidur, Allah SWT menarik dia punya nyawa dia, roh dia daripada jasad dia. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut. Maka Allah SWT menahan nyawa-nyawa, roh-roh yang mana Allah Ta'ala telah tetapkan ke atasnya kematian.
Jadi orang yang mati dengan orang yang tidur ni, dua-dua Allah Ta'ala tarik nyawa dia. Allah Ta'ala tarik roh dia. Tapi bagi orang yang dah sampai ajalnya, Allah SWT akan tahan. Allah SWT tidak akan hantar balik kepada jasad. Itulah waktu saat dia kematian ni. Dan apabila datang kematian, tidak akan Masya Allah, dilambatkan walaupun sesaat dan dicepatkan walaupun sesaat. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Ya Allah Ta'ala hantarkan, sampaikan balik roh-roh yang Allah Ta'ala tarik sampai kepada satu masa yang telah ditetapkan. Jadi tadi Allah Ta'ala dah tarik nyawa kita, Allah Ta'ala tarik roh kita, Allah Ta'ala hantar balik kat kita semasa kita bangun tadi. Allah SWT beri izin untuk roh kita datang balik dalam jasad kita ni. Sebab itulah Masya Allah, pas saja kita bangun baca doa bangun tidur. Ya Allah, yang Nabi SAW telah ajarkan kita. Ini Alhamdulillah, Masya Allah, sangat-sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala beri taufik untuk saya dan kita semua bangun. Ini adalah sifat orang yang bertakwa. Sifat orang yang bertakwa, sifat ahli syurga. InsyaAllah. Allah Ta'ala firman dalam ayat Quran, Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang bertakwa di dalam kebun-kebun, di dalam mata air yang telah disediakan. Wa zuru'in wa maqamin karim. Ataupun Masya Allah, di dalam tanam-tanaman, di dalam mata-mata air. Apakah dia punya sifat dia? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sifat mereka, mana pada malam hari ini sedikit saja ma yahja'un, yang mana mereka tidur. Mereka tidur pada malam hari sedikit sahaja waktu. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Pada pagi hari, yakni pada waktu sahar. Sahar ni waktu sahur lah. Cumanya sahur ini adalah makanan yang kita makan sebelum waktu subuh. Ashar ini adalah waktu tu sendiri, waktu sebelum subuh tu sendiri. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Jadi pada waktu sahur tadi mereka buat apa? Mereka istighfar. Hum yastaghfirun. Mereka istighfar pada Allah SWT. Sifat ahli syurga ni, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, jadi kita akan istighfar. Istighfar atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Istighfar atas dosa-dosa yang kita akan lakukan. Istighfar atas dosa-dosa kita yang kita lakukan dalam keadaan kita tak perasan ataupun kita tidak tahu. Yang mana manusia ini memang tidak boleh lari daripada dosa. Kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak-anak Adam ni mereka membuat silap. Tidak ada yang tidak buat silap. Wa khairu khatta'in at-tawwabun. Dan orang-orang yang buat silap yang paling baik adalah orang mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita istighfar sikit sama-sama. Astaghfirullah
Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah innallaha kana tawwaba 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 astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Jadi Masya Allah, istighfar tanda kita sayang kepada diri kita sendiri. Masya Allah, kita yang banyak dosa ni, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta dosa-dosa kita ni Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan di bulan Ramadan yang mulia ni, Masya Allah. Jadi dalam masa yang sama kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik untuk kita sama-sama bangun pada pagi ini. Janganlah kita merendahkan pula orang-orang yang sedang tidur tu, Masya Allah. Jangan kita ada rasa dalam hati kita mereka ni tidur je, Masya Allah. Ya Allah SWT telah pilih kita. Jangan kita merendahkan orang-orang yang sedang tidur. Kerana apa? Kerana dalam satu Ibnu Qayyim telah mengatakan boleh jadi ada doa untuk orang yang tidur tu. Mungkin daripada orang miskin yang mereka tolong. Yang pernah mereka tolong orang miskin, mereka mendoakan semasa mereka tidur, maka mendapat pahala, Masya Allah. Si fakir yang dia telah bagi makan, bagi minum, yang pernah dia tolong dahulu, si fakir itu mendoakan untuk dia. Jadi masa tengah-tengah tidur tu dia dapat pahala, dia dapat ganjaran, Masya Allah. Si sedih yang telah dia gembirakan, orang yang sedih dihiburkan, Masya Allah. Maka benda-benda ini kita tidak nampak, Masya Allah. Itu rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena ingat, Masya Allah, doa mereka ni mustajab. Walaupun Masya Allah, kita nampak biasa-biasa je. Seorang Muslim yang mendoakan saudaranya tanpa pengetahuan saudaranya itu adalah satu doa yang mustajab. Da'watul mar'il muslim, doanya seorang orang yang beragama Islam ini li akhihi bi dhahril ghaib, bagi saudaranya tanpa pengetahuan saudaranya itu mustajabah. Itu doa yang mustajab, insya-Allah. Yang kita dengar dalam hadis, doa seorang ibu, ayah untuk anaknya, doa mustajab. Doa seorang yang Masya Allah dizalimi, doa dia mustajab. Doa seorang saudara Islam kepada saudaranya Islam yang lain tu doanya mustajab. Tetapi di antara tiga itu
yang mana paling cepat Allah SWT perkenankan adalah doa saudara Islam kepada saudara Islam yang lain. Masya Allah. Yang mana inda ra'sihim malakun muwakkalun, di sisinya ada seorang malaikat yang ditetapkan, kullama da'a li akhihi khair, mana setiap kali dia doakan untuk kebaikan saudaranya itu, qalal malaku, malaikat itu berkata amin. Malaikat itu doa aminkan untuk dia, yang mana doakan untuk saudaranya itu, walaka bimisl, dan engkau pun sama juga akan mendapat seumpama apa yang kau doakan untuk saudara kamu itu. Jadi Masya Allah, kita nak bandingkan kita punya amin dengan malaikat punya amin, jauh bezalah. Amin kita mungkin Allah Ta'ala terima, mungkin Allah SWT dah simpankan, mungkin Allah SWT akan sampaikan, Allah SWT akan bagi pada masa yang ditetapkan. Tetapi amin malaikat, Masya Allah, amin malaikat terus mustajab. Jadi Masya Allah, dan itu yang pertama. Wabil asharihum yastaghfirun, pada pagi-pagi sebelum subuh mereka bangun, mereka istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi mereka punya sifat ni? Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ayat seterusnya. Di dalam harta-harta mereka ada hak untuk orang-orang yang meminta dan orang-orang yang tidak meminta. Orang yang tidak meminta. Masya Allah. Jadi orang ahli syurga ni, di dalam harta mereka ni ada hak bagi orang-orang yang meminta dan orang-orang yang tidak meminta. Maksudnya apa? Maksudnya mereka ni sangat-sangat selalu memberi sedekah. Sebab mereka tahu dalam harta mereka ni ada hak saudara mereka. Ada hak orang lain. Sama ada orang itu meminta ataupun tidak, mereka akan bagi. Ini sifat ahli syurga. Mereka sentiasa bersedekah. Apatah lagi pada waktu ni, Masya Allah, waktu subuh ni, waktu pagi ni. Ma min yaumin yasbahu fil ibadu fihi, tidak ada satu hari yang mana berpagi-pagian hamba-hamba Allah Ta'ala pada pagi tersebut, illa malakani yanzilani, kecuali ada dua malaikat yang mana turun. Dia akan cakap apa? Satu malaikat itu akan cakap apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah, bagilah, ganjarilah, berilah pahala kepada orang yang memberi infak, yang bersedekah. Kau bagilah pahala kepada mereka, ya Allah, bagilah balasan yang baik. Dan satu malaikat lagi kata apa? Ya Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafan, Allah bagilah orang yang tidak bagi sedekah ni, bagilah dia kemusnahan. Jadi Masya Allah, sifat yang kedua orang-orang ahli syurga ni, bahasa ahli syurga ni, Masya Allah, adalah mereka sangat banyak bersedekah. Terusnya Masya Allah, kita tidak lupa kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban untuk kita. Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bermujahadah untuk kita, yang mana Nabi rela untuk lihat anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dikorbankan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, aku lebih rela lihat dikorbankan orang yang aku sayang ni, kan? Supaya agama ini hidup, agama ini terpacak diri di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW tahu cucunya ada Hasan, ada Husain, yang mana mereka akan disyahidkan. Tapi Nabi SAW biarkan. Maksudnya Nabi SAW rela, asalkan
agama Allah Subhanahu Wa Taala ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada sampaikan uh, niat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sampaikan kepada bayi yang hidup sebelum hari kiamat nanti. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat rindu pada kita, sangat sangat rindu. Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap pada sahabat, aku sangat rindu kepada saudara-saudara aku. Jadi malaikat, sahabat-sahabat lihat dan tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah tidak kami saudara-saudara engkau wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Tidak, antum ashabi, kamu ni sahabat-sahabat aku. Wa ikhwani alladhina lam yarawni wa ikhwani alladhina amanu bi, saudara-saudaraku ni orang yang mana beriman kepada aku, walam yarawni, tapi tak pernah melihat aku. Masya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita beragama Islam, ada nikmat Islam, nikmat iman, dapat kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam rindu pada umat akhir zaman, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah perlihatkan kita pun, tidak pernah memberi izin untuk kita pun jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Tapi Nabi SAW dah bagi tahu dah, aku sangat rindu. Masya-Allah. Nabi sangat sayang umatnya akhir zaman ni, yang mana tak pernah melihat Nabi SAW, tidak pernah jumpa Nabi SAW. Sampaikan satu masa Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Satu hari itu aku nampak Nabi SAW dalam keadaan yang segak, keadaan yang elok. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, doalah untuk aku ya. Wahai Rasulullah, doalah untuk aku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun doa, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, engkau ampunlah dosa Aisyah. Apa-apa yang telah lakukan sebelum ini, dosa yang sebelum ini telah lakukan, apa-apa yang akan datang, dosa yang akan datang dilakukan, dosa apa-apa yang telah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dosa yang telah lakukan secara terang-terangan. Maka Aisyah dengar tu, Allahu Akbar, dia dengar, dia sangat-sangat gembira. Dan dia sangat-sangat gembira sampaikan dia jatuh kepalanya atas riba Rasulullah SAW. Fadhahikat, dia ketawa dan gembira. Dan atas pangkuan Rasulullah SAW. Nak bagi tahu begitu gembiranya dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, adakah engkau sangat gembira dengan sebab doa aku ini? Maka Aisyah kata, kenapa tidak pula? Kenapa tidak pula aku bergembira dengan doa engkau? Engkau telah doa, kau adalah Rasulullah, doa kau mustajab, tidak ada hijab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Wahai Aisyah, innaha la da'wati li ummati fi kulli salah. Wahai Aisyah, inilah doa aku yang aku pohon, aku sebut setiap kali solat aku untuk umat aku. Untuk umat aku ni, aku doa yang sama ni setiap kali solat. Umat kita semua ni, kita yang tak pernah jumpa Nabi SAW rindu, kita yang tidak pernah jumpa Nabi SAW sayang, kita yang tidak pernah jumpa Nabi ni, Nabi SAW telah doa dah sebelum kita lahir lagi, sebelum mak ayah kita lahir lagi, sebelum datuk nenek kita lahir lagi, Nabi SAW dah sayang kita. Jadi masya-Allah, yalah kita sama-sama insya-Allah kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya, Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tanda kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita perbanyakkanlah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang bakhil adalah apabila disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia tidak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Celakalah orang yang makna telah datang bulan Ramadan ini dalam keadaan dosanya tidak diampunkan. Masya Allah. Itu juga yang mana yang ada kedua ibu bapanya, yang mana mereka tidak menjadi asbab untuk dia memasuk syurga Allah SWT. Itu juga berlakulah bagi orang yang mana apabila nama aku disebut dia tidak berselawat kepada aku. Allahumma salli salatan كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Jadi alhamdulillah, insya-Allah tanda kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak-banyaklah kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga sama-samalah kita amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana setiap satu sunnah tu lebih berharga daripada dunia-dunia dia dan isi-isinya. Satu sunnah yang kita amalkan berarti kita sayang, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Jadi kita tanda kita sayang kepada Allah Subhanahu wa taala lah kita mengikuti setiap jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada suratan, siratan ataupun sariratan. Suratan, gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berpakaian, cara penampilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun sekecil-kecilnya, walaupun nampaknya ringan seperti bersugi, bermiswak sebelum solat, setiap kali wuduk, tapi ia lebih berharga, sangat-sangat berganda-ganda pahalanya. Seorang yang solat dengan bermiswak 70 kali ganda pahala dia lebih daripada orang yang tidak bermiswak. Dalam satu miswak tu ada lebih kurang 38 sunnah lah dalam satu miswak sahaja tu. InsyaAllah kita telah beramal dengan 38 sunnah dalam setiap kali satu miswak tu. MasyaAllah. Jadi insyaAllah seterusnya tanda kita sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberi hidayat kepada kita, memberi taufik kepada kita, memberi nikmat iman,
nikmat Islam yang paling berharga, yang mengatasi setiap sesuatu. Nikmat iman, nikmat Islam ni. Seorang yang mana ada nikmat iman, nikmat Islam ni, dia adalah orang yang paling berharga. Walaupun di dunia ni dia tidak ada apa-apa, tapi tahuilah, nikmat iman, nikmat Islam lah nikmat yang paling berharga. Kerana apabila seseorang itu telah meninggalkan dunia ini, tutup mata dia untuk selama-lamanya, maka di situlah kita nampak betapa besarnya nikmat iman, nikmat Islam. Jadi insya-Allah kita sama-sama zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, 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 la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi masya-Allah, alhamdulillah. Inilah yang perlu kita lakukan setiap kali, setiap hari, setiap pagi, setiap petang. 3 perkara tanda kita sayang pada diri kita. Kita istighfar, masya-Allah, paling kurang 100 kali istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Kita tambah lagi dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Doa Nabi Yunus alaihi salam semasa di dalam perut ikan paus telah menelannya, yang mana Allah SWT berfirman, falaula annahu kana minal musabbihin, sekiranya Nabi Yunus itu tidak di antara orang yang berzikir, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka dia akan berada di dalam perut ikan paus tersebut sehinggalah hari kebangkitan. Sampai hari kiamat dia akan ada dalam perut ikan paus tersebut, sekiranya Nabi Yunus alaihi salam tidak menyebutkan zikir ini. Masya-Allah. Jadi ulama kata Nabi SAW bersabda, siapa yang sebut zikir ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, apa saja yang dia minta lepas tu dia makbul, masya-Allah. Seterusnya kita kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam paling kurang 100 kali. Itu juga kita sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebut-sebut nama Allah Subhanahu wa taala, zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 100 kali paling kurang. Pada pagi hari 300, pada petang hari 300. Kita jaga zikir ini insya-Allah. Baiklah, seterusnya kita mulakan, insya-Allah baru nak mula topik ke? Tidak. Kita sama-sama ingat Ramadan ini, bulan Ramadan kalau kita tengok, Ramadan dari kata dasarnya adalah daripada perkataan ra, mim dan dad. Ra, mim, dad tu bererti sesuatu yang sangat-sangat panas, sesuatu yang sangat-sangat terik. Masya-Allah. Jadi kenapakah bulan Ramadan ini disebutkan, dinamakan dengan bulan Ramadan? Kenapakah bulan puasa ni disebutkan, dinamakan dengan bulan Ramadan? Ya, yang mana ulama-ulama telah mengeluarkan wajah tasmiyah dia, apanya sebab dinamakan, kenapa bulan Ramadan ini dinamakan bulan Ramadan. Ramadan ni adalah panas terik yang sangat-sangat
terik. Dan kalau ditambah dengan alif lam, alif dan nun pada akhirnya, alif dan nun, jadilah Ramadan. Ia bererti panas terik yang membakar, yang mana kalau dia membakar tu dia hangus. Sampaikan dia dah tak ada langsung, dah hancur, musnah, lebur. Tak ada yang tertinggal sisa-sisa bakinya. Bagi tahu begitu panasnya Ramadan ini. Jadi kenapakah ulama mengatakan yang pertamanya kemungkinan pada zaman Nabi SAW bulan puasa adalah masa itu bulan yang panas. Sangat-sangat panas. Bulan padang pasir lagi, Masya Allah. Dia punya pasir dan tanah tu begitu panas. Ataupun mujahadahnya para sahabat Nabi SAW dulu berpuasa dalam bulan yang sangat panas. Bahkan mereka diperintahkan untuk berperang pula. Ingat tak? Perang Badar berlaku pada bulan Ramadan, Masya Allah. Jadi itulah yang pertamanya, iaitu berlaku pada bulan Ramadan ni sangat-sangat panas yang mana membakar. Yang keduanya, Masya Allah, wajah tasmiyah dia adalah disebabkan di dalam bulan Ramadan ni Allah Subhanahu Wa Taala memang nak membakar dosa-dosa kita ni sampaikan dah tak ada dah. Nak bagi tahu Allah Subhanahu Wa Taala nak membakar dosa-dosa kita ni sampai dah tak ada apa-apa dah. Masya Allah. Jadi Ramadan ni dah penghulu segala bulan. Mari kita lah sama-sama kita nak elokkan penghulu segala bulan ni sebagai hati bagi bulan-bulan yang lain. Yang mana hati ni adalah satu daging yang mana kalau ada dia elok, maka eloklah anggota-anggota badan yang lain. Begitulah juga kalau Ramadan ini kita elokkan, kita jaga, kita Masya Allah usahakan sebaik mungkin, maka eloklah bulan-bulan yang lain. Masya Allah. Jadi seterusnya ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman juga, as-saumu li wa ana ajzi bi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsi, berpuasa ni adalah untuk aku. Seorang hamba tu dia buat ibadat, ibadat dia untuk dia. Amalannya lain selain puasa, dia puasa, dia bersolat, dia bayar zakat, dia pergi haji, dia Masya Allah bersedekah, itu untuk dia. Pahala dia akan dapat untuk dia. Tapi Allah SWT khususkan puasa ni adalah untuk aku. Wa ana ajzi bil, aku sendiri akan memberi balasan ganjaran kepadanya. Dalam satu bacaan pula dia kata ana ujza bi, akulah yang ganjaran untuknya. Yang mana kalau orang puasa ni dia akan dapat aku. Siapa yang dapat aku? Masya Allah, dia akan dapat segala-galanya lah. In wajadtani wajadta kulla syai' wa in faqadtani faqadta kulla syai'. Sekiranya kau dapat aku, kau dapat segala-galanya. Kau nak mintalah apa, kau dah dapat. Sekiranya kau terlepas, kau tidak dapat aku, maka kau telah dapat, kau telah terlepas segala sesuatu. Jadi Masya Allah, di dalam bulan Ramadan inilah perkara-perkara yang sangat besar berlaku, iaitu amalan-amalan sunnah dia dikira sebagai wajib. Dan amalan-amalan wajib ini dia digandakan 70 kali ganda. Masya Allah, kita dengarlah kelebihan-kelebihan ni. Sebab tu sampaikan ulama-ulama dia bagi satu cara, satu hilah, satu jalan yang mana macam mana kita nak jadikan solat, kita punya amalan-amalan sunnah ini menjadi amalan wajib. Yang mana kalau wajib dia akan jadi 70 kali ganda. Sampaikan dia orang kata setiap kali amalan sunat ni kita niat wajibkan dia. Macam mana kita bernazar, ya Allah aku bernazar untuk aku lakukan ini. Masya Allah, itu cara dia punya taktik dia, tricks dia, tips dia. Antaranya contohnya sebelum kita solat sunat tarawih tu, kita bernazar, ya Allah aku bernazar aku nak solat tarawih ni, aku nak buat 8 rakaat, aku nak buat 20 rakaat. Jadi dia akan, benda yang nazar ni dia akan jadi wajib. Dan benda wajib ni Masya Allah dia punya amalan dia lebih. Jadi Masya Allah
kita ambillah kita punya masa Allah SWT beri ni peluang. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pada pagi hari kita puasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan ni dengan iman dan ihtisab, dengan keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah SWT perintah ke aku, wajib ke aku, dan ihtisab dengan dia ada pengharapan kepada Allah SWT. Allah Ta'ala akan bagi aku ganjaran ni. Aku bersabar, aku tahan lapar, tahan marah, tahan semualah. Masya Allah. Sebabkan apa? Ihtisab ni, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia akan diampunkan dosanya apa-apa yang telah dilakukan sebelum ini. Masya Allah. Begitu juga pada bulan Ramadan ni, pada malam hari yang disunatkan bertarawih. Man qama ramadanan, satu hadis Nabi SAW kata apa, siapa yang berdiri pada bulan Ramadan ni imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan ihtisab, harapan kepada Allah SWT, sama juga Allah Ta'ala kata apa, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa yang telah lakukan. Sebab tu dia Ramadan, insya-Allah, dan Allah Ta'ala nak hapuskan betul-betul dosa kita. Pada pagi kita puasa, pada malam kita tarawih. Jadi kalau ibu-ibu yang mana yang tidak kesampaian, tak sempat, mungkin sebab tak sempat nak solat tarawih sebab dah jaga anak-anak, semasa semasa orang lelaki pergi ke masjid, ataupun sebabkan uzur, jangan kita rasa sedih, sebabkan semasa itulah kita pun masih tengah buat ibadah. Yang mana orang yang beruzur ni, orang yang uzur ni, Allah Ta'ala kata apa, kau tak boleh solat, maka dia pun taat, ya Allah, aku tak solat sebab kau kata tak boleh solat. Kau tak boleh nak puasa, maka dia pun taat, ya Allah, aku tak puasa. Itulah ibadah pada Allah SWT. Mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah. Jadi kita wanita-wanita ni, puan-puan, bonda-bonda, dan kita sama-sama kita nak jadi yang version kita yang terbaik. Kita nak jadi macam Hazrat Maryam alaihi salam, kita nak jadi macam Khadijah radhiyallahu anha. Kita nak jadi yang terbaik. Jadi sama-sama kita ambil peluang semaksimum mungkin. Kerana bulan Ramadan ini adalah madrasah untuk itulah, kata madrasah, ingat lagi dulu sama masa kita belajar dulu pondok madrasah, ustaz-ustaz kita beritahu apa, kat sinilah yang mana kalau kamu nak bentuk, kamu bentuk kat sini. Kamu nak jadi baik, kamu jadi baik kat sini. Lepas saja kamu habis nanti, apa yang kamu buat kat madrasah ni, itulah yang kamu buat kat luar. Selalu cakap macam tu. Sebab apa? Madrasah ni adalah kita punya kilang amalan kita. Kita punya kilang untuk membentuk sifat kita. Kilang untuk kita membentuk akhlak kita. Jadi itulah Ramadan, kita nak membentuk semua ini. Dan eloknya akhlak kita, sifat kita di bulan ini, maka eloklah insya-Allah di bulan-bulan yang lain. Dan begitu juga bulan Ramadan ni, masya-Allah, dia adalah peluang untuk kita berdakwah. Dakwah dia adalah ummul a'mal, ibu segala amalan. Dan ibu segala amalan. Yang mana kalau orang berdakwah ini, dia akan mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Man dalla ala khair, siapa yang memberitahu, mengajak kepada satu kebaikan, falahu ajru fa'ilihi, maka dia akan dapat ganjaran orang yang melakukan kebaikan tersebut. Kita dakwah dia, kita ajak dia pergi solat, dia solat, kita akan dapat ganjaran, masya-Allah. Dan kita satu bayan itu ada satu kisah seorang yang bernama Syihab ni, dia kata apa, aku satu hari tak aku berjalan-jalan di taman, aku nampak ada seorang Mat Saleh, orang Belanda, Dutchman, dia sedang baca Al-Quran, surah Ar-Rahman, dalam keadaan nada yang sangat-sangat menakjubkan, sangat-sangat baik. Jadi aku pun datang dekat dengan dia, aku tanya dia, sembang-sembang. Lepas tu dia pun bercerita, dia kata dulu aku tak masuk Islam lagi. Macam mana diri aku dapat masuk Islam, aku dapat meluk Islam ni, sebab apa? Satu hari tu aku berlayar sampai satu
satu tempat di Karachi, di pelabuhan. Jadi seperti biasa, apabila suruh pekerja-pekerja untuk masukkan barang-barang yang dia telah ambil, dia telah beli, dia masukkan dalam dia punya kapal dia. Dia pun tunggu kat kapal dia, dia tunggu, lepas tu dia tengok orang-orang ni, dan orang pekerja-pekerja ni tengok, orang semua ni macam letih, masa ni bulan panas ni, musim panas ni. Jadi dia pun hulur air, dia hulur air kepada pekerja-pekerja yang angkat barang dia tu kan. Lepas tu dia tengok pekerja-pekerja dia semua tak nak minum air. Dia pun pelik, kenapa ni? Lepas tu dia tanya, sebenarnya sebabkan mereka sedang berpuasa pada masa itu. Jadi dia pun terkejut puasa. Jadi dia tengok balik, dia masih tengok lagi pekerja-pekerja dia. Tengok ada seorang tu sangat-sangat tua. Sangat-sangat tua. Dia pun masih lagi mengangkat barang, bekerja untuk dia. Jadi dia pun ditarik orang tu masuk dalam dia punya kabin. Dia kata, kamu nak minum air tak? Saya bagi kamu air ni, jus fresh daripada dia punya peti dia. Sejuk-sejuk lagi. Dia pun hulur kepada orang tua tu, kata orang tu tak nak. Lepas tu dia pergi tutup pintu, dia pergi tutup tingkap. Dia cakap ke orang tua tu, ni tengok ni semua dah, tak ada siapa tahu. Aku bagi kau minum air, kau minum air, tak ada siapa tahu. Tutuplah pintu tingkap semua, tak ada siapa tengok. Jadi orang tu betul-betul dia tolak lagi. Dia bagi lagi, orang tu tolak lagi, dia bagi lagi, orang tu tolak lagi. Jadi dia pun Masya Allah, dia kata ini ada satu benda, satu kuasa yang mana menyebabkan mereka semua ni tak nak makan, tak nak minum ni. Inilah dikatakan iman. Jadi asbab itu, asbab akhlak, asbab puasa ni didakwahkan, dia masuk Islam, Masya Allah. Jadi asbab orang puasa ni dia hidayat kepada orang lain. Orang lain mendapat hidayat. Jadi Masya Allah kita memperbanyakkanlah dakwah kita kepada orang lain. Walaupun kan kalau kita ajak yang biasa-biasa, jom kita solat tarawih malam ni 20 rakaat, jom sampai habis, jom kita tadarus saat hari ni satu juzuk. Masya Allah. Jadi Masya Allah kita sama-sama kita usahakan jadi yang terbaik, version kita yang terbaik. Apatah lagi sekarang ni dah separuh akhir bulan Ramadan. Mana kiralah fasa 10 yang kedua ni maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Separuh akhir ni kira sepatutnya masjid tu lagi penuh lah, surau-surau tu lagi penuh lah. Macam mana kita tengok kalau satu perlawanan, satunya bola, Masya Allah, kalah mati Champions League, bola Liga Juara-Juara, dia pada mula-mula sikit je orang tengok stadium dia, tapi kalau dah masuk separuh akhir, lagi ramai orang. Dia masuk semi-final, lagi ramai orang. Dia masuk final, lagi ramai orang datang stadium. Itulah juga kita ni, kita separuh akhir bulan Ramadan ni, kita sepatutnya kita ramaikan lagi masjid kita, penuhkan lagi masjid kita. Apatah lagi nanti 10 akhir bulan Ramadan ada i'tikaf, ada Lailatul Qadar, mana kita semua sedia maklum malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Jadi kita sama-sama usahakan, maafkan saya, ada satu ungkapan yang berbahasa Urdu, Masya Allah, dikata dia ajib, Masya Allah, dia terlalu mendalam makna dia. Dia kata apa, ya dun zatahe tu syabi qadar ke, apa yang kau cari ni, dia kata apa yang kau cari ni, malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar ni apa yang kau cari? Sebab apa kau cari? Har syabi qadar he agar tu qadar kare. Setiap malam ni, dia kata apa? Setiap malam ni adalah malam qadar. Setiap malam ni adalah malam qadar. Sekiranya engkau mengkadarnya. Setiap malam adalah malam Al-Qadar sekiranya engkau menghargainya. Masya Allah. Jadi kita ni
Allah bagi peluang setiap malam sebenarnya Allah Ta'ala turun kat muka bumi ni. Allah Ta'ala kata apa, ala min mustaghfirin, siapa nak minta ampun aku akan ampunkan dia, siapa yang nak doa kepada aku akan perkenankan doa daripada setiap malam. Tapi special pada bulan Ramadan ni ada satu malam lah, Masya Allah. Tapi bagi orang-orang yang mana dia dekat dengan Allah SWT, dia punya sifat dia macam itulah, yang mana saya cakap tadi tu, kata apa, kau cari apa bulan Al-Qadar ni, malam Al-Qadar ni, setiap malam boleh jadi malam Al-Qadar sekiranya engkau mengkadarnya, sekiranya engkau menghargainya. Setiap malam kita hidupkan bukan sahaja bulan Ramadan, setiap malam kita nak hidupkan dia dengan amalan kita ni istiqamah. Apa sebab tu cakap nak menjadikan Ramadan ni madrasah kita apa yang kita lakukan dalam Ramadan ni kita nak bawa kepada bulan-bulan yang lain. Mungkin itu adalah satu asbab, satu cara yang kita boleh memperbaiki, kita boleh memperelokkan lagi amalan-amalan kita. Akhir sekali, Masya Allah, macam mana kita selalu dengar orang kata apa, live your life like Ramadan, soon you will find your death will be Eid. Maksudnya hiduplah seumur hidup kamu seperti bulan Ramadan. Macam mana dalam bulan Ramadan ini kamu menjadi baik? Masya-Allah, masjid penuh, solat 5 waktu, jemaah, baca Quran, bersedekah, bagi orang makan, kan? Macam itulah kita nak bawa kepada bulan-bulan yang lain. Soon you will find your death. Kamu akan mendapati kamu punya kematian akan menjadi hari raya untuk kamu. Kerana lepas kita bulan Ramadan ni, kita akan insya-Allah menyambut bulan 1 bulan Syawal, hari raya. Kita pun kalau kita hidupkan bulan-bulan yang lain macam mana bulan Ramadan ni, kematian kita adalah hari raya untuk kita. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Masya-Allah. Alhamdulillah, setakat itu saja untuk pagi ini. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kekurangan, apa yang kelemahan itu dari diri saya sendiri. Saya mohon maaf. Insya-Allah ada masa lagi, Allah SWT izin lagi, kita jumpa lagi insya-Allah. Jazakumullahu khairan. Masya Allah, tabarakallah. Bila Ustaz berbahasa Urdu tadi, saya teringatlah Ustaz satu syair Urdu juga. Tapi saya lupa makna dia. Usrabi aci lagi na sarbare aci lagi. Masya Allah. Kalau Ustaz tahu, Ustaz bagi tahu saya makna dia. Masya Allah. Mudah-mudahan penuh pengisian hari ini. Ya Allah. Munajat pada pagi ini. Mudah-mudahan berbekas di hati kita juga. Banyak amalan ibadah, peluang yang kita boleh rebut dalam bulan Ramadan ini. Seperti yang Ustaz cakap tadi, antaranya ialah kita perbanyakkan istighfar, sunnah dalam bersiwak tu terlalu banyak kelebihannya Ustaz, Masya Allah. Dan orang yang berpuasa Ramadan ini, yang seperti Ustaz kata tadi, imanan wahtisaban, dengan keimanan dan pengharapan, Allah akan memberikan keampunan penuh kepadanya. Semoga kita menjadi hamba Allah yang dikasihi dan bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz, saya buat sedikit bahan seterusnya program kita ya. Jadi untuk program seterusnya hari ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh pada pukul 7 pagi, Kitab Hikam, Misi Pengabdian Diri, Gerbang Akhir 10. Dan seterusnya bersama dengan kita satu hari satu juzuk hari ini, asatizah kita bersama dengan adik Ustaz iaitu Al-Fadhilah Ustazah Humairah binti Muhammad Saleh, Masya Allah. Dan juga munajat sahur kita besok 17 Ramadan bersama dengan Al-Fadhilah Ustazah Wanjah binti Haji Senapi dengan tajuk yang menarik juga, Ya Allah terima taubatku, Masya Allah. Jadi saya mewakili Gubernur Iman mengucapkan terima kasih kepada semua jemaah yang istiqomah hari-hari turut sama bersama kita pada setiap hari. Pukul pagi bangun, Allah memilih kita, Masya Allah, tabarakallah. Jadi terima kasih kepada tim Gubernur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang telah mengimarahkan kuliah kita. Jadi saya mewakili, saya memohon maaf sekiranya di sepanjang kuliah mengajar pada pagi ini dapat sebarang kekurangan, kesilapan, baik itu datang daripada Allah
yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh munajat kita lagi esok. Ustaz, mohon tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. عملت سوءا أو ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.